Shalom saudaraku, 大家平安， silakan duduk 请 semuanya. 坐。 Semua menikmati hadirat Tuhan, amin. 大家都享受神的同在，阿门。 Ya saudara, kalau pendoa syafaat, pemuji, berkumpul itu biasanya nggak banyak saudara. 通常如果祷告、敬拜、赞美的人聚集在一块，通常人数不是很多。 Ya, jadi saudara jangan kecil hati kalau jumlahnya nggak seperti lautan manusia. 所以，如果是我们当中的人数没有人山人海的话，其实我们都不需要太担心哦，不要觉得失望。 Tuhan katakan di dalam firman-Nya, aku mencari seseorang untuk berjaga-jaga, untuk menjadi watchman-nya gitu. 所以神的话语讲到说，神说我在寻找一个人啊，是可以来就是当这个守望者的。 Jadi memang tidak banyak saudara, harus dicari. 所以人数原本就不多，而且神还要去找嘞。 Saya sangat diberkati dengan gairah yang saudara tunjukkan. 所以你们所表现出来的这个渴望热情呢，是使我非常蒙福的。 Saya percaya saya berdiri di depan saudara bukan karena saya punya lebih. 我相信呢，今天可以站在你们的面前，并不代表我比你们好， Tapi kita semuanya belajar dari Roh Kudus. 但是我们大家都向圣灵学习。 Saya membawa salam bagi saudara semua dari gereja kami di Bandung, Indonesia. 所以呢，我就带着从我们印尼万隆教会的问安呢，来问候大家。 Kalau saya boleh jujur katakan, gereja kami bukan gereja yang terlalu baik, 我要老实跟你们说，其实我们的教会不是一个太好的教会， tapi yang kami pastikan adalah kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 但是我们呢，继续保守一件事情，持守一件事情，也就是我们继续与神同行。 Secara khusus saya mau sampaikan terima kasih untuk seluruh panitia 所以我要特别的感谢所有的大会同工， dan juga untuk gereja di mana kita boleh pakai gedungnya di tempat ini. 还有在这地方的教会，就是我们可以使用这栋大楼的这个武昌浸信会啊。 Saya tahu bahwa pengorbanan mereka tidak dapat dibalas. 我知道他们所付上的一切呢，是我们没有办法回报的。 Satu hal yang kita mengerti kenapa semuanya mau bersusah payah karena mereka mengasihi Taiwan. 我只知道一件事情，也就是为什么他们愿意努力的来做这件事情，是因为他们爱台湾， Karena Tuhan mengasihi Taiwan. 因为神爱台湾。 Waktu saya terus berdoa beberapa bulan terakhir untuk persiapan acara ini, 后面这几个月，我一直在为这个活动祷告。 setiap kali saya berdoa saya cuma dapat satu pesan 每一次当我祷告的时候，我只领受到一个讯息， bahwa Tuhan mengasihi Taiwan. 也就是神非常的爱台湾。 Ada beberapa pesan spesifik sebelum saya mulai saya harus sampaikan dulu. 在我还没有传达讯息之前呢，有几个比较特别的讯息是我要向你们先说的。 Yang pertama adalah 第一个呢， ada banyak pemimpin yang Tuhan mau lahirkan di Kaohsiung. 想要说在高雄，神要神要生出很多的领 Secara 袖。 spesifik Tuhan tidak bicara Taiwan tapi Kaohsiung. 神很特别的讲，不是台湾，而是指出一个地点，叫做 Ada 高 banyak, 雄。 ada banyak pemimpin yang Tuhan mau lahirkan di sini. 所以由这个地方呢，会有很多领袖生出来， Dan 被生 pemimpin 出 yang 来。 dimaksudkan dalam impresi yang saya dapatkan bukan orang tua tetapi orang muda. 而在我所感受到的这个领袖呢，不是长者，而是年轻的一代。 Yang kedua adalah umat Tuhan harus masuk di dalam peperangan rohani. 第二个，也就是神的百姓必须进入到属灵征战里， Karena musuhnya sudah ada. 因为因为仇敌已经存在了， Jadi umat Tuhan harus diajar untuk berperang. 所以必须教导神的百姓如何征战。 Kemarin saya cukup dapat konfirmasi 昨天呢，我觉得我有得到这个印证 waktu。kami diantar ke museum oleh Pastor He. 昨天何牧师带我们去这个博物馆， Ya, waktu itu kami ngobrol-ngobrol tentang Kaohsiung 然后那个时候我们就聊有关高雄的事情， dan katanya waktu Chinese New Year yang lalu 然后就说今年的农历年呢， kota ini juga didedikasikan kepada tentunya kerajaan kegelapan ya. 然后听说把这个城市献给黑暗权势，是不是？献给谁 Dipersembahkan.？就是有这样的 Mungkin 一 ada 个 satu 活动， upacara saya tidak tahu. 我不知道是不是有一个仪式这 Tetapi 样。 kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? 但是为什么神会允许这件事情发 Karena 生？ umat Tuhan harus berdiri untuk berperang 因为神的百姓要开始站立来征战。 dan kita tahu kita mengalahkan kejahatan dengan 我们知道我们要用什么打败恶行啊？ kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 我们当然是以善报
Roma 12 katakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12，罗马书12章讲到说，你要以善报恶。 Saya sangat impressed dengan kesatuan yang ada di Kaohsiung, dari gereja-gereja yang ada di Kaohsiung. 高雄众教会的合一呢，带给我一个很深的印象。 Saya tahu ini bukan kesatuan yang sudah sempurna, 我知道这个合一呢，并不代表它已经完全了， tetapi kesatuan ini akan terus dipakai menjadi satu model di seluruh Taiwan. 但是这个合一会成为台湾众教会的一个榜样。 Dan yang terakhir, yang Tuhan singkapkan buat saya, 最后，神将我揭开的呢， Tuhan mau pakai umatnya, bukan hanya hamba-hambanya. 讲说神要使用他的百姓，不只是他的仆人或使女， Poin ini cukup penting, saudara, 这一点很重要， karena ini akan menentukan arah pergerakan. 因为这点会决定了你们的下一步。 Saya percaya pada tahun-tahun ke depan, 我相信在未来几年， jemaat Tuhan akan dibawa lebih lagi dewasa. 神的百姓会越来越成熟， Bukan sekedar hamba-hamba Tuhan atau pengerja, 不只是那些同工或神的仆人们更加成熟而已。 tapi jemaat Tuhan akan dibawa masuk pada satu dimensi yang lebih dewasa. 但是神的百姓们会进入到一个更成熟的领域里。 Baik, 好， boleh saya tahu seberapa banyak yang pendoa syafaat dulu? 好，我现在问一下，在你们当中有多少人你是代祷者的？请举手。您是代祷者的。 Oke, kalau yang pemuji atau penyembah, yang pemain musik, OK，那你是乐手歌唱的，请你举手。 oke, ya. 谢谢。 Nah, saudara, enggak masalah apakah saudara pendoa syafaat dalam pelayanan atau pemuji penyembah, 假如说在服饰当中，不管您是这个代祷者或者是敬拜赞美的人， tetapi kita tahu bahwa setiap orang harus berdoa. 我们知道每一个人都必须要祷告。 Nah, saudara, memang tidak setiap orang diberi beban khusus untuk didoakan. 没有错，不是说每一个人都有就是有个特定的负担，然后要为那件事情祷告，不是每个人都有这样的领受 Siapa。yang diberi beban khusus untuk berdoa? 假如说谁会有那特别的领受 Hanya，mereka yang mau saja. 也就是那些愿意的人，他才会领受。 Pertanyaannya begini, 现在问题是， apakah kita mau apa enggak? 我们是否愿意？ Banyak orang suka berdoa, 有很多人喜欢祷告， tetapi mereka berdoa buat dirinya sendiri. 但是他们只为他们自己祷告， Tidak banyak orang mau berdoa buat orang lain. 不是很多人愿意为别人祷告。 Tapi begitu kita katakan, saya mau Tuhan, 但是当我们说是的，主啊，我愿意， maka beban-beban itu akan menjadi lebih jelas. 那么这些负担呢就会变得更清楚。 Ya, jadi saya katakan tadi kalau jumlahnya sedikit, itu sangat alkitabiah. 所以刚才我说，如果是人数很少的话，这是非常符合圣经的教 Walaupun 导。 bukan itu yang sebetulnya Tuhan mau. 其实神的心意并不是这个样子哦。 Nah, 其实 kenapa kita harus berdoa? 好，我们为什么要祷告呢？ Baik untuk kita pribadi ataupun untuk orang lain. 假如说，不管是为我们自己，或者是为着别人， Banyak orang tidak suka berdoa 有很多人不喜欢祷告， dan menemukan bahwa berdoa itu membosankan. 然后我们觉得哇，祷告是一件令人厌倦的事， Karena mereka sebetulnya nggak ngerti kenapa mereka harus berdoa. 因为其实他们不明白他们为什么要祷告。 Ya, berdoa hanya merupakan satu tradisi 祷告变得只是一个传统、一个习惯， yang rasanya nggak melibatkan pikiran, 然后就觉得啊，这件事情、这个活动不会你的思想不会参与在其 nggak 中， melibatkan intelek kita, 你的知识好像在那里用不到。 membuat kita merasa bodoh melakukannya. 然后当你祷告的时候，你就觉得啊，这是一件愚昧的事情。 Tapi saudara, tidak ada yang dapat Tuhan kerjakan kecuali kita mengizinkan Dia melakukannya. 但是你知道吗？若是我们不允许神做任何事情的话，那么其实神什么事情都不能做。 Seluruh keberadaan bumi sudah dipercayakan kepada manusia. 假如说地上所有的情况，神都已经把它交托给人类。 Tuhan katakan engkau yang berkuasa. 神说你是充满权柄能力的， Nah, waktu Tuhan katakan kita manusia yang menguasai bumi, 所以当神说是由我们人类来管理这地的时候， itu artinya Dia nggak bisa potong. 那就代表神没有办法突然之间插进来。 Perhatikan dari awal sampai akhir Alkitab, setiap kali Tuhan mau bekerja, Dia selalu cari satu orang. 你可以去看圣经从头到尾，每次当神要工作的时候，神会先寻求一个人。 Waktu Tuhan memusnahkan bumi, mau membentuknya menjadi baru, Dia cari Nuh. 你知道吗？当神要毁灭这大地的时候，他要再重新塑造的时候，他找谁？找挪亚。 Waktu Tuhan mau memberkati bangsa-bangsa, Dia panggil Abraham. 当神要祝福万国万邦的时候，他就呼召亚伯拉罕。 Abraham tidak diberkati untuk Abraham diberkati, 亚伯拉罕不是他蒙福，不是为了他自己，
Tetapi Abraham dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. 但是亚伯拉罕被呼召为的是成为万国万邦祝福的管道。 Setiap kali Allah mau bergerak, dia selalu cari satu orang. 所以你看，每一次当神要行动的时候，他会先寻找那一个人。 Waktu dia mau mengalahkan musuh Israel, dia temukan Gideon. 所以当他要打败以色列的这个仇敌的时候，他寻找基甸。 Waktu dia mau berbicara kepada Israel, dia harus menemukan Hana untuk melahirkan Samuel. 所以当他要对以色列百姓说话的时候，必须先找一个女人叫做哈拿，然后由她的肚腹当中生下那个叫做撒母耳的先知。 Dan dia harus menunggu 42 keturunan hingga Yesus, dari Adam hingga Yesus, saudara, agar kemudian ada Yesus yang menebus kita. 所以他必须从亚当呢一直到耶稣这边42代讲说，他必须要等待耶稣的出生，以致耶稣可以来救赎我们。 Waktu saya tanya Tuhan juga tentang pelayanan kali ini, 当我询问神有关这次的服事， Tuhan cuman katakan saya mau pakai kamu bukan untuk kamu. 神只对我说，我要使用你，不是为你个人的益处， Kamu cuman pena, 你只是一支笔， kamu cuman lidah saya, 你只是我的口舌， sampaikan sesuatu yang ada di hati saya. 传达我的心意。 Tapi yang saya dengar bukan doamu, tapi sebenarnya doa anak-anakku di Taiwan. 其实我听的不是你的祷告，乃是我台湾百姓的祷告。 Saudara, sesi kali ini memang jamnya agak nggak enak gitu ya. 我的这一堂课，这个时间原本就是不是很好的时段， Tapi saya tetap mau agak pelan-pelan. 但是我仍然要慢慢的来说。 Apalagi tadi makan siangnya kayaknya enak banget gitu. 何况刚才你们的便当都好像吃的很棒哈，很赞这样。 Tapi saya tetap mau pelan-pelan supaya saudara sambil dengar sambil mengunyah. 但是我一样要慢慢讲，让你们边听边来咀嚼 Di 消化。 akhir sesi ini, 好，这到时候课堂的尾声， saya rindu setiap kita, 我渴望我们每一个 tidak ada 人， yang terkecuali. 没有任何一个人例外 Waktu。kita keluar dari ruangan ini, 当我们离开这个地方的时候， kita mengerti bahwa ada satu tugas yang Tuhan taruh buat kita secara pribadi. 我们必须要明白神给我们个人的任务。 Sama seperti waktu Tuhan mau membebaskan Israel dari Mesir, 就很像当神要救赎以色列百姓出埃及的时候， Tuhan menemukan Musa. 神寻找摩西， Musa merasa nggak layak, 摩西他觉得他不配， tetapi Tuhan katakan, saya nggak bisa bergerak karena keadaan umat manusia itu ada di tangan manusia. 神说我没有办法来工作，为什么？因为人类的情况其实掌握在他们自己手中， Saya harus pakai kamu. 所以我必须使用你， Saya harus menyalurkan kekuatan saya melalui kamu. 我必须透过你来彰显我的能力。 Nah, kalau kita menangkap hal ini, kita tahu bahwa masing-masing kita akan dipakai oleh Tuhan. 如果是你明白这件事情，那你就知道说，我们每一个人都会被神使用。 Yang mengerti prinsip ini boleh lambaikan 明白这个 tangan. 原则的人，可不可以挥挥你的手，让我知道一下？ Boleh katakan kiri kanan, 告诉你左右两边的人， kamu pikir dulu. 你先想看看， Kamu mau dipakai apa sama Tuhan? 你要被神如何使用， Untuk lingkunganmu, untuk komunitasmu. 就是为着你的环境，为着你的生活区块，你要如何被神使用？ Amin. 阿门。 Ini saya mau lebih seperti kelas, 我希望呢，我比较像是上课的这个方式哦， ya. Jadi saya akan banyak bertanya juga. 所以我会很多的发问问题。 Saudara ngerti prinsip ini? 你们明白这个原则吗？ Jadi saudara, ketimbang kita ngomel dengan situasi yang ada, OK，总比说我们一直在那边对着现有的情况在那边埋怨， lebih bagus omelannya dirubah, saudara. 我们干脆把这个埋怨呢，就把它转化一下， Dirubah 转变一 menjadi 下， satu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. 我们就把它转换成一个问题，而这个问题由我们自己去回 Pertanyaannya 答。 begini, 这个问题是， apa yang saya bisa lakukan untuk situasi itu? 我可以为这个情况做什么事情？ Karena kalau ada satu situasi di mana kita ngomel tentang hal itu, 因为如果有一个情况，然后我们一直就是为着这个情况而埋怨， artinya kita victim, artinya kita adalah korban dari situasi itu. 意思就是说我们是这一个情况的牺牲 Tetapi 品。 kita tidak pernah dimaksudkan, tidak pernah diciptakan untuk menjadi seorang korban. 但是呢，神创造我们不是让我们成为牺牲品， Tuhan katakan kita kepala bukan ekor. 神说我们居首不居尾。 Karenanya waktu ada satu situasi yang nggak enak, 所以当有一个不好受的情况的时候， pertanyaannya sederhana. 问题很简单， Apa yang saya bisa lakukan tentang hal itu? 我可以为这件事情做什么事？ Nah, saudara,
Kalau kita katakan nggak bisa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. 如果我们说啊不行，我根本什么都不能做， Ini di luar kemampuan saya, 这是在我的能力 di 之外， luar otoritas saya. 在我的权柄之外。 Tapi ada satu otoritas yang nggak mungkin ditolak, 但是有一个权柄是你不能拒绝 yaitu 的， otoritas Roh Kudus. 也就是圣灵的权柄。 Tapi Roh Kudus tidak bisa bekerja apa-apa 讲到说圣灵呢， kecuali kita kasih izin sama Dia. 只有当我们允许他的时候，他才有办法，他才可以开始工作。 Itu sebabnya kita perlu berdoa. 这就是为什么我们需要祷告。 Yang mengerti katakan amin. 明白的请说阿门。 Jadi waktu kita bergerak, waktu kita berjalan, 所以当我们开始行动行走的时候 saya pinjam Edo. ，OK， Edo 弟兄，请你上来， Edo jangan foto-foto aja. 你不要一直在那边照相好不好？ Oke. 好， Waktu ada satu situasi, 现在有一个情况， ada satu masalah. 有一个问题发生， Oke, katakanlah saya Tuhan. 就说吧，我是神。 Edo berhadapan dengan masalah ini. OK， 所以 Edo 他在面对这个问题， Dia nggak sanggup. 他没有办法，没有这个能力， Yang dia bisa buat adalah dia berdoa. 他能做的就是他祷告， Tapi dia nggak bisa begini, saudara. 但是他没有办法这样做， Bukannya begini nih. 不是这个样子哦， Bukannya dia izinkan Tuhan yang mengatasi masalah itu, 不是他允许神去面对这个问题， tetapi dia harus izinkan Tuhan masuk ke dalam dia. 但是他必须允许神进入到他的里面， Dia yang maju, 但是是由他前进， tapi kekuatannya kekuatan dari sorga. 但是这个力量是从天上来的力量帮助他。 Yang mengerti katakan 明白 amin. 的请说阿门。 Ya, Edo sekarang foto-foto. 好，你现在可以去照相了。 Itu sebabnya kita perlu berdoa. 所以这就是为什么我们需要祷告， Karena Tuhan nggak punya hak untuk berkuasa di atas muka bumi kecuali kita mengizinkannya. 只要当我们还没有给神这个权利来在这地上掌权的时候，其实神什么都不能做。 Kejadian 1 ayat 26 mencatat hal ini. 创世纪第1章26节做了这样 Allah 子的 telah 记载， menetapkan 讲到说神呢 agar kita yang berkuasa 已经预定好，就是让我们去掌 atas 权， segala sesuatu yang ada di bumi. 就掌管地上所有任何的事物。 Dan waktu Allah berfirman demikian, 当神这么说的时候， dia harus menghormati firman-Nya. 他就必须要尊敬、尊重他 Firman-Nya 的话 menjadi 语， hukum. 他的话语就成为一个律。 Allah itu nggak bisa menyangkali firman-Nya, saudara. 神没有办法违背抵挡他自己的话语。 Satu kali orang Israel, 有一次呢，以色列人 mereka bikin lembu emas. 他们做这个金牛犊， Waktu itu Musa sedang naik ke atas gunung 那个时候摩西正在山上， bertemu dengan Tuhan. 他正在那边跟神见面。 Orang Israel kehilangan kepemimpinan. 以色列人失去了领袖， Sehingga akhirnya mereka punya ide untuk bersama dengan Harun bikin lembu emas. 所以呢，他们就有一个主意呢，跟亚伦一起做造这个金牛犊。 Tuhan marah sekali. 神就非常的生气， Tuhan kecewa. 神很失望。 Tapi saudara, 但是 Keluaran 14 mencatat, 出埃及记14章记载说， Tuhan ngomel. 神就在那边骂， Tuhan ngomong gini sama Musa. 神就跟摩西说 Musa, 摩西 no, saya nggak mau pergi. 啊，我不要再走 Saya nggak 了， mau jalan sama orang 我 Israel. 不要跟以色列人同行了， Kamu aja deh jalan. 你跟他们同行吧， Saya enggak deh. 我不要去， Yang ada ntar saya marah. 因为到时候我会生气， Kalau saya marah mati tuh semuanya. 我一生气，他们全部人都会死，你知道 Kamu 的。 aja deh. 你去吧，你去就 Kamu 好， aja temenin mereka. 你跟他们同行就 Saya 好 mah。enggak deh. 我不要去了，我不要去了。 Lalu dikatakan dalam ayat satunya, 在第1节那边讲到说， karena aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 因为我已经跟亚伯拉罕、雅各、以撒立约，以撒、雅各立约， Tuhan nggak bisa bilang gini, saudara. 神并没有办法说， Orang Israel, aku nggak suka orang Israel. 他没有办法说我不喜欢以色列 Aku 人， tinggalkan mereka. 我就离开他 Aku 们， lupakan mereka. 我忘了他们， Aku selesai dengan mereka. 啊，我跟他们之间完了，解决了。 Nggak bisa, saudara. 神不能这么说的， Dia pernah janji 因为他曾经给出应许， kepada Abraham, 他跟亚伯拉罕 kepada 立约 Ishak,，跟以撒立 kepada 约， Yakub. 跟雅各立约。 Dan walaupun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sangat mengesalkan hatinya, 所以即使亚伯拉罕、以撒、雅各的这个后裔非常伤他的心， tapi dia nggak bisa ingkari janjinya. 他仍然不能违背他的应许， Dia udah nggak tahan. 他已经受不了了。 Dia sampai bilang sama Musa, 他跟摩西说 kamu aja deh Musa.：“ 摩西，你就跟他们去吧，我不去。”
tapi tetap dia nggak bisa ingkari janjinya. 但是他仍然没有办法违背他自己的话语，他的应许。 Dia katakan, aku kirim malaikat deh, 他说好，我就差派我的 malaikat 使 yang 者， bantu mereka. 让使者去帮助他们， Tapi aku enggak, 但是我自己不去， tapi tetap dia nggak bisa ingkari janjinya. 他仍然没有办法违背他自己的话语。 Saudara, kalau di mimbar ini 亲爱的姐妹，如果在这台上 ada janji Tuhan yang dilepaskan, 有神的应许被释放出去， jangan anggap sepele. 你不要去污蔑或者是 Saudara 小看这个 tangkap, 应许， saudara catat. 你要把它记下 Waktu 来，你 saudara 要抓住这 berdoa 个应许。当你祷告的时 Ada 候， firman yang dijadikan rema oleh Tuhan. 当你祷告的时候，神给你一个亮光，一段话语， Jangan anggap sepele. 你不要小看这个话 Karena 语。 satu hari 将来有一天， kita butuh janji Tuhan. 我们会需要神的应许， Apapun situasinya. 不管情况是如何， Dan apapun situasi saudara hari ini. 也不管你今日的 Menurut 情况 ukuran 如何。 manusia engkau menyebalkan di mata Tuhan. 可能对人而言，在神的眼中你是被讨厌的那一 Engkau 个， merasa di sebelahmu yang mendapatkan perkenanan tetapi engkau tidak. 你觉得是你旁边那个人蒙神喜悦，而你不蒙神的喜悦。 Tetapi tetap Tuhan tidak bisa ingkari janjinya. 但是神仍然无法违背他的应许， Karenanya simpan janji Tuhan di dalam hati. 所以你要把神的应许放在你的心中。 Janji Tuhan tidak tergantung keadaan kita. 神的应许并不会被我们境况而影响， Janji Tuhan tergantung karena kesetiaannya. 神的应许是依靠什么？以什么为根基？是以神的信实为根基。 Kita mungkin orang biasa. 我们可能是平凡的人 Kita 类， mungkin punya latar belakang yang gak baik. 我们可能有不好的过去， Kita mungkin keturunan orang biasa. 我们可能是平凡人的这个后代。 Tapi janji Tuhan adalah janji Tuhan. 但是神的应许就是神的 Dia 应许， bawa kita naik. 他提升我们， Kita jadi kepala. 我们居首， Kita nggak jadi 我 ekor. 们不居尾， Keturunan kita akan diberkati. 我们的后代都要 Keadaan 被祝 kita akan 福， diberkati. 我们的境况要 Keadaan 被祝 kita akan 福， dibuat menjadi kesaksian bagi 他 bangsa-bangsa. 要使我们成为万国万邦的见证。 Kita adalah pengharapan buat kota kita. 所以我们是我们城市的盼望， Itu sebabnya kita perlu berdoa. 所以这就是为什么我们需要祷告。 Waktu kita ketemu satu situasi, 当我们碰见一个境况， kita katakan, aku nggak bisa bikin apa-apa. 我们可能说我什么都不能做， Jangan lupa ada Roh Kudus yang dahsyat. 但是你不要忘了有那伟大的圣灵。 Waktu kita izinkan dia, 当我们允许他， dia akan bertindak. 他就会开始行动。 Saudaraku, kita akan maju lagi. 好，我们要继续往前看。 Biasanya pendoa syafaat, 通常代祷者呢， ya, tentu suka berdoa, 当然很喜欢祷告， ya. Dan seringkali pendoa syafaat itu dianggap orang aneh. 很多时候呢，人们都把这个代祷者当作很怪的人， Ya, kira-kira seperti satu spesies yang langka gitu ya. 就是一个很稀有的珍宝啦，这样，不是稀有动物哦。 Ya, satu jenis manusia yang ya gimana deh gitu. 对啦，就是稀有动物啦，就是很妙的一族。好， Menurut saudara saya aneh? 就你而言，我很怪吗？ Enggak dong, 应该不会吧？ biasa aja kan? 就是很正常，不是吗？ Mari mengerti seorang pendoa syafaat nggak harus aneh, saudara. 所以你必须要明白，一位代祷者不需要怪异， Pendoa syafaat itu harusnya normal. 代祷者应该要很正常才是。 Tapi kita memang berproses. 但是我们每一个人都有自己的过程。 Ya, kalau ada grafiknya, 如果说有一个那个叫什么曲线图， biasanya saya ngajar pakai papan tulis, 通常我教课是有白板的， tapi nggak apa-apa. 但是没关系。 Ya, kalau garis ke atasnya lebih naik lagi ke atas kepada Tuhan, OK， 如果这个垂直线呢是往神那一边去升上去的话， kehidupan bersama Tuhan, 假如说就是与神，讲到是与神的关系， semakin ke bawah semakin kepada orang banyak. 那我越往下是讲到越往人的这个部分。 Biasanya seorang pendoa syafaat menemukan hidupnya grafik ini naik, makin lama makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan. 通常呢，代祷者的生命曲线图是这样，他们就越来越往上，是越来越亲近神。 Dalam posisi seperti ini dia dianggap orang aneh gitu. 所以，当他在这样的情况下，很多人就觉得他是怪人。 Kata Tuhan, 神说， menurut Tuhan, 就神而言， saya mendapatkan pesan khusus dari Tuhan. 我从神那里领受特别的讯息， Khusus, 特别， khusus sekali. 非常的特别。 Nah, saudara, lalu
Grafik ini naik semakin deket sama Tuhan, deket banget gitu ya. 就讲说这个曲线呢就越来越往上，哇，就越来越亲近神这样。 Tapi biasanya grafiknya mendatar. 然后突然之间它就好像平了啊，这个线。 Mendatarnya tapi nggak garis lurus gitu saudara. 但是它的平呢不是真的是一个直线， Tentu ada. 当然有一点点的这个抖啊。 Nanti lama-lama dia menurun. 那久而久之它就开始往下滑。 Yang paling baik kalau dia temukan di titik tengah, baru kemudian dia berjalan dengan ajak gitu ya, dengan konstan. OK， 所以它会碰到一个安稳的点，然后它才会很像说比较平稳的这样走下去。 Harus ada keseimbangan 一定要平衡。 antara kita di dalam hadirat Tuhan, 讲到说我们在神的同在里， dalam dunia roh, 在灵界， dengan pengalaman kita secara eksternal. 还有在这个物质界，就是现实生活里 Karena 之间要 pada 平衡。 dasarnya kita nggak usah menunjukkan atau khawatir kehilangan kehidupan di dalam roh, OK， 我们不需要担心我们会失去我们灵界的生活， karena kita adalah roh. 因为我们本身就是个灵， Setiap manusia adalah roh. 每个人都是灵。 Saya nggak katakan setiap manusia punya roh. 我并不是说每个人拥有灵哦， Saya katakan setiap manusia adalah roh. 我说的是每个人其实就是一个灵。 Jadi walaupun kita berbicara, walaupun kita ke Disneyland, di sini ada Disneyland. No, don't have. Apa Disneyland di sini? OK， 所以即使我们在这里讲话，我们可能去九族文化村玩啊，去哪里玩呢？ Bahkan kalau kita ada di restoran, 甚至我们在餐厅，我们 ada 在 di 饭厅， manapun, 无论我们身在何处， kita tetap roh 我们就是一个灵， yang bisa berhubungan dengan Allah kita. 是可以跟我们的神连结的。 Jadi nggak usah ditunjukin, saudara. 所以你不需要故意表现出来， Ya, nggak usah menunjukkan bahwa I'm always in the spirit. 所以你不需要那边故意表现哦，我一直住在灵界， Ya, nggak perlu 不 saudara. 需要。 Baik, 好 saya belum mulai saudara, udah jam 3. 啊，这个才前言而已，就3点了。 Oke, kita mulai. 好，我们继续，我们开始，不是继续。 Sama seperti tadi pagi, 好，就像刚才早上 masih sekitar karakter dan kehidupan. 是讲到有关这个品质跟品格跟生命哦。 Secara spesifik untuk pendoa syafaat, 今天下午我们要讲到是有关代祷者，刚才是 tapi bagi 敬拜者 pemuji dan penyembah, 对敬拜者而言呢， tentu hal ini juga seharusnya merupakan satu proses yang sama ya. 我相信，我觉得我们两方应该是有同样的这个过程才 Ada 是。 hal-hal yang tidak saya cover pada sesi ini. 假如说有些事情我这堂课没有办法讲 Saya cover nanti di simulasi proskuneo 到时候在这个体验营的时候 ，personal 体验营，我会在那边再教。 ya. Nah, karakter paling mendasar, kehidupan paling mendasar yang menggambarkan karakter yang baik dari seorang pendoa syafaat 假如说代祷者呢，他拥有好品格的一个最基本的事情，最基础的事， adalah keintiman dengan Tuhan. 也就是他与神的亲密关系，这是最基本的。 Nah, saudara, ini modal yang paling harus ada. 所以这是一定要有的，你要有的一个成本。 Mari perhatikan bahwa seorang pendoa selalu memiliki kerinduan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. 假如说一位代祷者，他渴望总是时时住在神的同在里。 Kalau saya katakan tinggal dalam hadirat Tuhan, 如果我说住在神的同在里， bukan artinya selalu memuji dan menyembah. 并不代表就一直祷告、敬拜和赞美哦。 Hello. Kalau tinggal dalam hadirat Tuhan bukan selalu harus artinya syeng-syengani. 哦，你一天24小时唱，并不代表你就是住在神的同在里。 Kalau kayak gini saudara nggak jadi kerja. 因为如果你只在那边唱歌的话，你什么事都做不了了。 Kalau nggak kerja nggak ada upah. 你看，你不做工，你就没有工价； Nggak ada upah mau makan apa? 你没工价，你要吃什么？ Ya, bukan berarti ini nggak boleh. 这并不代表这件事是 Ada 不行 orang-orang 的。 yang memang dipanggil untuk melakukan hal ini terus menerus. 有些人他是真的被呼召，就是持续做这样子的事情。 Tapi bukan berarti kalau saudara nggak punya panggilan seperti ini, kemudian saudara
keluar masuk hadirat Tuhan. 但是并不代表说你没有这样子呼召的人，就代表你是好像进进出出神的同在，并不代表是这个样子的。 Mari mengerti bahwa setiap saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. 你要明白的是，我们是时时刻刻都在神的同在里。 Dimanapun hadirat Allah ada di sana. 假如说无论何处都有神的同在， Karenanya manusia roh kita harus hidup. 所以这就是为什么我们的灵人 Karena 必须 Allah 要 itu 活起 adalah 来。 roh dan kita menyembah Dia di dalam roh. 因为我们的神是个灵，我们是用心灵 Kita 和诚实拜 berhubungan 他， dengan Dia dalam roh. 我们是用我们的灵跟他建立关系。 Setiap pendoa harus suka tinggal dalam roh. 所以每一个代祷者必须喜欢住在灵里， Sesibuk apapun tetap rohnya hidup. 不管你有多忙，他的灵仍然是活着的， Tetap link dengan sorga. 仍然与天国连结， Tetap connected, tetap terhubung dengan Allahnya. 一样就是仍然跟他的神保持关系。 Bahkan saya mau katakan kita tetap tinggal di sekitar tahtanya. 甚至我要说的是，我们是一直在他的宝座前。 Yang mengerti boleh katakan amin. 明白的，请你说阿门。 Saya nggak tahu saudara mengalami atau belum, 我不知道你们经历过这件事情了没有， tetapi ini harus dilatih. 但是这件事情必须被操练。 Apakah ini berarti kita nggak boleh pakai intelek kita? 那这是不是就代表我们不能用我们的知 Apakah 识 ini 悟性 berarti 呢？ kecenderungan kepribadian kita nggak boleh keluar? 那是不是我们的这个个人的特质就不能出来呢？ Mungkin saja. 很有可能是这样哦。 Tetapi seperti Yohanes katakan, 但是就像约翰所说的， aku semakin kecil, 我越衰微， dia semakin besar. 他要更加的兴盛。 Waktu kita sadar, ups, Roh Kudus nggak suka yang ini. 当我们明白说，圣灵不喜欢这一点， Kita cepat bertobat. 我们就快快的悔改， Hampir saja kita keluar dari hadiratnya. 我们差一点就要离开他的同 Atau 在， mungkin kita sudah keluar dari 或者 hadiratnya. 是我们早就离开他的同在了。 Cepat masuk lagi. 你要赶快再次进入到他的同在里， Seorang pendoa syafaat kerinduannya selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. 因为代祷者他的渴望，他渴望时时住在神的同在里。 Dia bukan cuma cari hadirat Tuhan, 他不只是寻找神的同 tapi 在， dia menjaganya. 但是他会去持守这个同在， Dia tinggal di dalamnya. 然后他会住在里面。 Dia dikurung oleh firman-Nya. 他被神的话语好像给包围了。 Nah, saudara, tinggal di dalam hadirat Tuhan harus dimengerti bukan sebagai satu event. 你要记得，住在神的同在里不是一个怎么讲活 Tinggal 动， dalam 不是一个 hadirat 时 Tuhan 刻。 itu juga menyangkut kehidupan kita. 所以住在神的同在里，也是跟我们日常生活是有关的。 Karenanya waktu kita memandang hadirat Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita perlu memandangnya juga secara panjang. 所以当我们看神的同在的时候，我们必须要用很长的一个眼界去看它。 Jangan cepat kecewa dengan dirimu kalau engkau rasanya, aduh gimana sih. 如果是你觉得，哎呦，你不要太快控告你自己。 Kita harus latih hal ini hari ini karena kita harus menikmatinya sampai pada kekekalan. 我们要天天的去操练这件事情，为什么？因为到时候在永恒里的时候，我们都是在做这些事情的。 Saya tahun ini 45 tahun. 我今年45岁， Dan menurut Alkitab kita usianya berapa saudaraku? 就圣经而言，我们每个人可以活多久啊？ 70-80. 70-80啊， Itu kan kata Musa ya. 那个是摩西说的嘛。 Tapi Tuhan bilang umur kita berapa? 但是神说我们可以活多久？ 100, 120 120 tahun. 岁。 Ya. Jadi saya masih 2/3 lagi. 所以你看，我还有2/3的路程还没走完， Baru 1/3 lebih dikit. 我才走完1/3多一点点。 Saudara, kita harus lihat hidup kita secara panjang. 所以我们必须要看我们的生命是很长的去看。 Kalau kita masih harus hidupi lagi sekitar 80 tahun lagi, 如果我们必须还活个80岁、 it's another 80 life. 年，那 It's another piece of life. 80 tahun, saudara. 你知道80年那是生命的另外一个部分。 Kita harus mengerti bahwa kita punya harapan jadi orang baru.
所以我们呢有一个极大的盼望，也就是我们仍然可以成为新人， yang hidup seperti Kristus. 是像基督一样活着的。 Yang 60 tahun ke atas boleh lambaikan tangan. 不是60岁以上的，请你举手好不好？60岁以上。 Ini teman-temannya suami saya ini. 哦，这是我丈夫们的同类。 Ha. 什么？我丈夫们？我丈夫的同类啦。我丈夫们，对不起。我丈夫的同类不是门，对不起。 Ya, saudara sejenis dan sebangsa gitu kira-kira sama suami saya. 所以你们跟我的先生呢是同一个时代的。 Kalau di Indonesia kami mengalami pemerintahan yang baru itu waktu saya lahir. 我们印尼呢是刚好我出生的时候就是一个政权的一个交换，新政府上任， Semuanya baru. 所有一切都是新的。 Jadi yang lahir sebelum itu kita sebutnya orang Orde Lama, orang zaman lama. 所以呢，在我那个年代之前出生，我们都称他们是这个老的一代，这样。 Model saya, model Edo tuh orang zaman baru. 所以我呢，Edo弟兄，我们都是新世代的人。 Kalau suami saya ini produk zaman lama, 所以我 saudara. 的先生是这个老产品了啊，旧时代所产生出来的产品。 Kurang digital. 它不够依据的应该是资讯时代，不够资讯。 Kita generasi digital, saudara. 我们这个是资讯的时代， Kalau dia generasi manual. 它是这个手动时代，因为我们是自动时代，它是手动时代啊。 Masih analog gitu ya. Masih analog. That's the term. 就是还analog，你们听得懂吗？ Tapi yang pasti cinta Tuhan. 反正就是老一辈的事情啊，这样。但是有一件事是确信，他是爱神的，阿门。 Nah, saudara, suami saya 61 tahun. 我的丈夫61岁， Kalau dia 120 tahun usianya, 如果他真的可以活到120岁， dia masih harus hidupi jumlah yang sama, saudara. 他还必须活，就是同样的一个年呐、就是60多年了、 Saya nggak tahu dia udah bosen apa belum ya. 我不知道他是不是活的，就是不耐烦了，会不会？我不知道。 Tapi saya percaya waktu kita di dalam hadirat Tuhan, kita nggak mungkin bosen. 但是我相信，当我们住在神的同在里，我们不可能 Ada amin. 待不住。有阿妹吗？ Nah, karenanya kita perlu lihat hidup ini secara panjang. 所以我们必须看我们的生命是很长的去看。 Tapi juga waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, dan itu yang sustain kita, itu yang memperpanjang kita. 所以，假如说当我们住在神的同在里，是这件事情很像在延长我们。 Saudara tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, 你知道，人活着不是单靠食物而已， tapi juga dari firman Allah yang hidup. 但是也从永活真神的话语而活。 Waktu saudara dapat rema, 当你得到亮光 （rhema）， bukan hanya logos, 哦，不是 logos， 不是死的文字哦， tapi rema. 乃是 rhema 活的文 Seperti 字， Allah bicara sendiri sama kita. 就像神亲自对我们说的， Apa rasanya? 会有什么样的感觉？ Seperti meluap, 好像它是冒出来的， seperti ada kekuatan baru, 好像好像重新得力， sukacita yang besar, 极大的喜乐， seperti ada damai sejahtera yang membungkus kita. 好像有平安包围我们一样。 Dan ini membuat kita berjalan lebih lagi 是这件事情让我们有能力继续往前行， dalam kesesakan. 即使在艰困的环境， Kita dibuat menjadi kuat. 它使我们再 Kita 次 boleh 刚强， melanjutkan perjalanan. 我们可以继续我们的路 Walaupun 程。 rasanya udah hampir nggak sanggup. 其实觉得我已经快没能力了， Itu sebabnya kita perlu remanya. 所以这就是为什么我们需要他的 Ini rhema。 sebabnya kita harus lihat hadirat Tuhan bukan hanya secara panjang, 所以我们看神的同在，不只是要用长的眼界去 tapi 看， juga secara dalam. 但是要更深的去看。 Waktu kita memandang hadirat Tuhan secara dalam, 当我们用深的眼界去 waktu 看 kita 神的同 bertemu 在， dengan Dia di dalam hadiratnya, 当我们在他的同在里遇见了他， kita izinkan Dia untuk melayani hati kita 我们允许他来服侍 sampai 我们的 hati 心 kita，yang paling dalam, 以致我们的内心 di 深 mana 处， segala kesesakan ada di 想 sana, 到说在那里充满了 di 一切的 mana 困 segala 境， kesedihan ada di sana. 在那里充满了一切的忧伤。 Siapa yang di dalam hati menyimpan satu hal yang mungkin berupa pertanyaan, berupa kesedihan,
假如说在当中有多少人，你可能心里面内心深处可能有个问号啊，或者是有一些伤心的事情。Kadang-kadang saudara 有时候呢， terlalu berat untuk dipikirkan. 你好像没有办法去承担了。 Dan kalau terlalu berat untuk dipikirkan, 如果假如说它已经太沉重， apa yang biasanya kita lakukan? 如果通常太沉重的话，我们会怎么做？ Kita simpan di laci yang paling dalam. 我们就把这个东西呢放到最底的那个抽屉。 Kita berharap satu hari akan selesai. 我们希望有一天呢，它就这么样子消 Atau 失不 kita 见， berharap satu hari kita akan punya kekuatan untuk menyelesaikannya. 或者是说我们希望有一天我们有能力可以再次来解决这件事情。 Di dalam hadirat Tuhan, 在神的同在里， kita mau minta Tuhan juga melayani hati kita. 我们要求神，让神来服侍我们的心。 Dan waktu Tuhan melayani kita, membebaskan kita, 当神服侍我们，使我们的自由释放我们的时候， membersihkan, memulihkan kita, 洁净修复我们的时候， Dia lebih lagi bisa mengisi hati kita. 他就可以更加的充满我们的心。 Hadirat Tuhan juga perlu kita mengerti secara tinggi. 我们也必须要了解神同在的高。 Waktu kita naik ke gunung Tuhan, 当我们来到神的圣山上， naik dan naik dan naik, 继续往上爬， Tuhan akan minta lebih dan lebih dan lebih. 神就会跟我们要更多更多。 Dalam hidup seperti itu, 像在这样子的一个生命里， hari ini Tuhan minta ini, 今天神会要这个， besok dia minta berikutnya. 明天他会要下一个事物。 Sebetulnya kita sedang naik tangga seperti yang ada di mimpi Yakub. 其实呢，我们就是好像在登那个雅各梦里面的那个 Kita 梯 sedang 子， mendaki gunungnya Tuhan, 我们在爬主的圣 naik 山， semakin tinggi. 上到更高之处。 Dan bagi seorang pendoa syafaat ini harus dimengerti sebagai satu kerinduan yang menjadi modal dasar. 所以，假如说成为代祷者，你必须要知道呢，这是讲到一个渴望，而这个渴望会成为你的根基，成为你的成本。 Jadi doa syafaat bukan hanya dibatasi saat kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. 所以，假如说代求，不只是只有当我们合上眼睛呀、双手握紧，这才叫做代祷。 Tetapi doa syafaat harus dilihat sebagai satu kehidupan. 但是你必须把代求、代祷看成是一个生命。 Kehidupan kita haruslah merupakan satu syafaat di hadapan Tuhan. 在神的眼中呢，我们的生命必须是一个代求。 Itu sebabnya kita nggak bisa keluar masuk hadirat Tuhan. 所以我们没有办法进进出出神的同在。 Setiap langkah kita 我们的每一步 seharusnya merupakan bagian dari syafaat kita. 都必须是我们代求的一部分才对。 Setiap apa yang kita perkatakan, 我们所说的每一句 kita 话， pikirkan, 我们所想的每 kita 件事， lakukan 我们所做的每一件 harus 事， membackup apa yang kita perkatakan di dalam doa kita. 都必须成为我们在祷告里面所发出的每一句言语的后盾。 Kita nggak bisa bilang bla 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 amin, lantas kita melakukan yang bertentangan dengan hal itu. 我们没有办法在祷告里blah blah blah阿门，然后我们去做一件跟我们的祷告是相违背的事情。 Waktu kita berdoa, 当我们祷告， selesai berdoa, 祷告结束之后， kita harus menghidupi doa kita. 我们必须把我们的祷告活出来。 Ini sebabnya juga kita harus memandang doa kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan secara lebar. 所以我们要继续的住在神同在里。现在要来看宽的地方，宽 Secara 阔。 lebar berarti ada banyak manusia di dalamnya. 所谓的宽或阔呢，也就是有很多的人在里面。 Sebuah syafaat 代求呢， melibatkan banyak orang. 是会让很多人参与， Tidak terbatas pada orang yang kita kenal, 这些人可能有些是我们不认识的， tetapi banyak orang yang Tuhan taruh di sana. 但是神会把很多人放在那里。 Hal pertama yang menjadi modal dari kehidupan seorang pendoa syafaat adalah keintiman. 所以，假如说一个代祷者，他的基本的这个成本呢，就是与神的亲密关系。 Dan kalau kita bicara keintiman, 如果我们讲到亲密关系， kita bicara sepanjang hidup ini. 我们讲到的就是一生的生命， Seluruh kehidupan kita. 我们所有的生命。 Keintiman bukan pengalaman dalam satu event saja. 亲密关系不只是某一个特定时刻的一个经历而已。 Yang mengerti boleh katakan amin. 明白的人可不可以说阿门？
Hasil akhirnya adalah seorang pendoa akan melihat doa sebagai satu kesukaan. 所以呢，所带来的结果也就是带导者他会把祷告成为他最喜欢的一件事情， Bukan satu beban, 一个令人喜悦的事，而不是一个负 bahkan 担。 sebagai suatu jalan keluar, 甚至他会把祷告看成是一条出路， sebagai satu tempat di mana dia dapat jawaban. 看成是他得到答案的一个地方。 Kalau seorang pendoa suka kumpul-kumpul, 如果一个带导者喜欢聚集， bukan suka berdoa, 而不是喜欢祷告，喜欢跟人聚集， itu bukan pendoa, saudara. 这其实他就不是带导者 Mungkin di gereja diberi judul pendoa, 很有可能在教会里面是给他一个抬头叫做带导者， tapi pendoa yang sebenarnya 但是其实真正的带导者， dia suka dengan tinggal dalam hadirat Tuhan. 他是喜欢住在神同在里的。 Karenanya, 所以 izinkan saya mengatakan hal ini. 允许我说一件事情， Doa kita waktu kita berkumpul secara korporat 当我们集体聚集然后做的祷告呢， ditentukan oleh doa kita secara pribadi dengan Tuhan. 是这个祷告会由我们个人上神个人的祷告而决定，集体祷告由我们个人的祷告而决定。 Ada banyak orang mengira mereka suka berdoa, 有很多人以为他们喜欢祷告， walaupun sebenarnya yang dimaksudkan adalah suka kumpul-kumpul. 其实他们不是喜欢祷告，他们是喜欢聚集。 Ada banyak orang berpikir bahwa mereka suka berdoa, 有很多人以为他是喜欢祷告， nggak terima kalau dibilang, oh dia mah nggak suka doa. 然后如果别人说他哦这个人是不喜欢祷告，他就不接受，没办法接受。 Karena mereka berpikir mereka suka doa. 为什么？因为他以为他喜欢祷告 Tapi， sebenarnya yang dimaksudkan adalah mereka suka ada dalam ibadah doa di mana orang ramai ada di sana. 但是其实他们喜欢的是来参加祷告会，因为在那里有很多人。 Tapi mereka secara pribadi nggak punya kehidupan doa. 但是在他们个人的生命里、生活里，他们却没有祷告的生活。 Seorang pendoa itu selalu memiliki kerinduan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. 一位带祷者呢，他会渴望时时的居住在神的同在里， Ada orang nggak ada orang 不管有没有人， tetap suka. 他仍然喜欢。 Jangan kecil hati kalau di gerejamu diadakan ibadah doa, terlebih doanya subuh atau malam. 如果说在你的教会里面呢，有这个祷告会，可能是在清晨或者是晚上的祷告会。 Ya, dari 100 jemaat yang datang 3. 假如说可能只有3个人来参加，你教会100个会友，你可能只有3个人来参加， Jangan kecil hati, saudara. 你不要失望啊， Ya, nggak apa-apa. 没关系， Memang begitu biasanya. 因为通常事情就是这么发生的。 Ya, Tuhan bisa bekerja dalam jumlah yang kecil sama seperti Tuhan bekerja dalam jumlah yang besar. 所以即使这么少数人少，还是可以动工，就像很多人一样。 Yang mengerti katakan 明 amin. 白的请说阿门。 Oke. Nah, saudara, karakter yang kedua dalam kehidupan seorang pendoa syafaat 假如说带导者生命品格的第2点呢， adalah kehidupan firman yang kuat. 假如说他有一个就是很刚强的一个神话语的一个生 Seorang 活， pendoa syafaat pasti suka dengar firman. 一位带导者他一定喜欢听神的话。 Tapi saudara, cara kita mendengar firman seharusnya berkembang. 但是我们听神话语的方式应该要有发展才对。 Kita nggak sekedar suka dengar firman, menanti-nantikan seperti waktu kita pergi sekolah minggu, nanti sebentar lagi kakak sekolah minggu akan bercerita. 我们喜欢听这个圣经的话语呢，不是说哦像主日学就啊好高兴哦，待会大哥哥大姐姐就要讲主日学故事，不是像这个样子的。 Sehingga waktu kita pulang kita bilang, nggak enak banget ya tadi firmannya. 然后等我们回家的时候，我们就说：“哎呦，刚才那神的话语怎么这么不好听啊？ Bosen. 好无聊哦！ Ya yang gituan juga kita mah udah tahu. 拜托，那是老掉牙那一套，我早就知道了，好不好？ Seorang pendoa syafaat itu suka firman Tuhan bukan sekedar suka mendengarkannya saja, saudara. 一位带导者呢，他喜欢神的话语，不只是喜欢听而已， Dia cinta firman Tuhan. 他是爱神的话语。 Itu sebabnya seorang pendoa syafaat juga suka belajar firman Tuhan. 所以这就是一位带导者，他也一定喜欢学习神的话语。 Jujur saya harus katakan, 我要老实说，
Ini perjuangan terberat saya juga. 这也是我最努力的一件事情，我一个很大的。 Kami di Indonesia 我们在印尼， banyak sih pendoanya. 我们代祷者很多， Di gereja kami aja yang di kota, 我们的教会，我们大城市的教 belum 会， termasuk cabang-cabang lain. 还不包含我们的分会， Pendoanya ada sekitar 400 orang. 我们差不多就有400位的代祷者。 Tapi saya harus jujur katakan enggak semua suka firman Tuhan. 但是我要老实跟你们讲，不是他们所有的人都喜欢神的话语。 Pendoa itu kalau firman suka pilih-pilih, saudara. 代祷者听神的话语喜欢用选的，你知道吗？ Kalau firman yang enak buat perang gitu ya, 哦，如果这段神的话语可以用来征战， itu seneng dia. 哇，他就很喜欢。 Seperti waktu Daud ngomel-ngomel, 就很像大卫在谩骂的时候， minta Tuhan bela dia. 哦，不是谩骂，他就是求神来那个叫什么为他辩护。 Tuhan, 主啊， buat istri-istri mereka jadi janda-janda. 主啊，你让他们的这个妇人都成为寡妇。 Ada ayatnya memang, saudara. 没有错，这是有这节经文的哦、 Biasanya pendoa seneng yang kayak gini, 通 saudara. 常代祷者都很喜欢这种经文的。 Ya, saudara, tapi ya tentu saja musuh kita bukan melawan darah dan daging. 啊，我们知道我们的这个仇敌并不是属血气的啊，不是血肉的。 Dan seorang pendoa syafaat harus menghormati firman Tuhan. 一位代祷者呢，必须要尊敬神的话语。 Saya tadi katakan Tuhan sendiri menghormati firman-Nya. 我刚刚已经说了，连神自己都尊敬、看重他的话语。 Seorang pendoa 一位代祷者， banyak yang berkarunia. 很多代祷者是很有恩赐 Suka 的， dapat mimpi, suka dapat penglihatan. 他们得着异梦，看见异象。 Saya nggak punya karunia penglihatan, saudara. 我这个人没有看异象的恩赐， Sekali-sekali saya mimpi, 我偶尔会做一次梦， tapi nggak selalu. 但是也不一定每 Itu 次都 bukan 会这样， karunia saya yang terkuat. 因为这不是我的恩赐强项。 Tuhan tanya taruh belas kasihan di hati saya sebagai motivasi untuk bersyafaat. 所以神把怜悯放在我的里面，让我就是可以继续的来代求。 Biasanya kalau orang udah dapat karunia, 通常如果一个人已经得着恩赐， mimpi yang begitu jelas, 假如说而且那个梦非常的清 penglihatan yang 晰， begitu jelas, 或者是哇很清晰的意象， wah rasanya seperti naik ke langit ketujuh 他就 gitu 觉得 ya. 哇他已经上到了第7层天， Semua orang harus tahu. 所有人都必须要知道。 Tapi waktu ditanya, 但是当你问他， dasar firmannya mana? 请问这话语的根基在哪里呀、 Terus langsung dia pasang muka agak aneh. 他马上就一副很这个叫什么狐疑的脸，还是疑狐的脸，反正就是很怪的脸。 Dasar firman, 啊，什么神话语的根基？ maksudnya 你的意思是什么？ kamu nggak percaya saya mimpi itu? 你不相信我做这个异梦吗？ Kayaknya kamu kurang intim sama Tuhan. 我看你跟神不够亲密。 Saya nggak bicara prophetic protokoler sesi ini. 我现在我没有在讲这个先知性的礼节哦， Saya akan singgung nanti di simulasi. 到时候在体验营我会讲这个东西，先知性的礼节。 Tetapi setiap kali kita bergerak terlebih dengan karunia harus ada dasar firman yang kuat. 但是每一次当我们在恩赐里行动的时候，一定要有很强的圣经的根基， Harus ada konfirmasi di dalam hati 然后在你心里面一定要有印证， yang sesuai dengan firman Tuhan 是符合神话语 dan 的， bukan asal comot. 不是你随便乱挑来的， Harus sesuai dengan konteks pada saat itu. 就是不要断章取义。 Ya, jadi saudara, kita perlu betul-betul kenali firman Tuhan. 所以我们必须要真的很认识神的话语， Agar kemudian kita bisa tahu itu benar apa bukan suara Tuhan. 以致我们才可以分辨那到底是不是神的声音。 Waktu kita dengar suara Tuhan, 当我们听到神的声音， kita tahu persis itu suara Tuhan 我们知道说那是神的声音， karena rasanya, 是因为我们觉得 situasinya. 而且那个景况 Mungkin 情 saya 形， lebih tepat katakan pengalaman mendapatkannya. 或者是说你得着这话语的 Itu 经历， sama waktu seperti kita mendapatkan rema yang sesuai dengan suara Tuhan. 是跟你之前得到这个 Rhema 亮光的这个经历是一样的。 Ya, waktu
waktu kita dengar suara Tuhan, 当我们听神的声音， pengalaman yang waktu itu langsung muncul lagi. Kita bisa langsung tahu, oh ini dia. 之前的那个经历，得到神瑞玛的经历又再次出现，所以我的心就马上知道说，哦，这是神的声音。 Saudara, saya tahun lalu waktu kembali dari Israel naik pesawat. 我去年从以色列回来，在路程上，在飞机上的时候呢， Waktu itu udah jam tidur malam, semua mati lampu. 那个时候已经是晚上，所以那个机舱的灯都关的， Saya belum bisa tidur. 我还是睡不着， Saya pasang headphone, 我就戴我的耳机， saya pilih-pilih program. 我就选那个电视节目， Lalu saya pilih program mendengarkan dongeng. 然后我就听这个童话故事这样子， Saya pengen tidur. 因为我想要睡觉。 Jadi saya kalau kita mau tidur kan biasanya didongengin kan. 因为通常如果我们要睡觉之前，都有人会说故事给我们 Saya 听。 pikir udah lama sekali saya nggak didongengin waktu tidur. 我想说，哎，已经很久没有人对我说，就在我睡觉之前对我说故事， Jadi saya pilih dongengnya. 所以我就选一个童话故事 Saya pilih Hansel and Gretel. 啊，Hansel 跟 Gretel 那个这个童话故事 Itu mungkin saudara lebih kenal judulnya Jack and the Beanstalk. 啊，那个杰克与巨人是不是豌豆那个？对，啊好。 Saudara tahu waktu suaranya itu audio gitu ya. 啊，因为那是只有声音而已嘛，说故 Waktu 事。 si pendongeng ini mulai berdongeng, 所以当这个说故事的人开始说故事， tiba-tiba 突然之间， saya ditransportasi kembali waktu saya kira-kira umur 5 tahun. 我的整个记忆就好像被拉回我5岁的时候。 Pengalaman 40 tahun yang lalu waktu setiap malam mama saya mendongeng. 假如说那是40年前的经历，那些日子，我妈妈每天都为我说童话故事。 Saya tiba-tiba masuk di dalam dimensi itu. 我突然之间好像回到那个景况里， Wow, 哇！ saya tiba-tiba terharu saudara. 我突然之间就很受感动， Saya tiba-tiba merasakan kasih mama saya. 我突然之间感受到我妈妈的爱。 Bagaimana dia memastikan saya tidur dengan baik, dengan nyenyak. Dan dia tiap malam cerita. 她每天晚上都会对我说童话故事，然后她会确定我已经睡熟之后，她才离开。 Saya nangis saudara. 然后那个时候我就开始哭， Nangis yang rasanya keluar dari perut gitu. 我就哭，这个哭我知道是从腹中出来的。 Pada saat itu saya bertobat. 那个时候我就有悔改在 Saya 神的 merasa 面 saya 前， kurang sayang sama mama saya. 因为我觉得我不够爱我妈妈。 Seharusnya selagi dia hidup, dan dia memang masih hidup ya, mumpung dia masih hidup, saya harus tunjukkan kasih sayang yang sungguh-sungguh kepadanya. 我妈妈还在哦，所以我觉得我应该用现在还存在的时间呢，更加的爱她才是。 Nah saudara, memori manusia 你知道吗？人类的记忆， itu sifatnya layers, 它是一层一层这样 lapis，demi lapis. 一层一层去记的。 Yang kita alami 我们所经历到的， akan ditumpuk dengan pengalaman yang berikut. 就会被下一个新 Jadi 经历 ada 所覆盖， tumpukan-tumpukan. 所以它是一层一层 Kalau sudah 的。 lama kita tinggalkan, 如果我们已经放掉很久了， dia akan tersimpan di bawah. 它就好像会被放在最底层， Kecuali ada satu hal yang connect dengan hal itu, 除非突然发生了某件事情而跟这个记忆连结， itu akan tetap tinggal di bawah. 它仍然会在下面。 Tetapi kalau ada sesuatu hal yang nyambung dengan hal itu, dia naik lagi ke atas. 应该是说，当有一件事情跟它连结的时候，这个记忆就好像马上被浮出台面一样。 Kalau kita nggak terbiasa dengan firman Tuhan, 如果我们不习惯于神的话语， kita nggak terbiasa dengan mendapatkan rema, 我们不习惯得着亮光， rema di mana Roh Kudus sendiri berbicara dengan kuat kepada 然 kita, 后这个亮光是圣灵用强烈的话语来对我们说 satu 话。 kehidupan yang dihembuskannya. 讲到说，这是从他口中所发出的气息。 Bahaya waktu kita dapat penglihatan. 如果我们不习惯这些事情，然后我们得着意象，看见意象，这是一件很危险的事。 Kita harus cari lagi firman-Nya, kita harus bawa lagi dalam doa minta Tuhan menghidupkannya. 我们必须把这个意象再次带到祷告里，带到神的话语 Tapi 里。 kalau kita terbiasa dengan rema, 但是如果我们已经习惯得着 dapat 亮光瑞 penglihatan, 玛，然后这时候我们得着 penglihatan 看见意 itu 象， akan memicu rema 而这个意象就会好 yang 像 sudah tersimpan di dalam hati kita. 好像会使在我们心里面的那个瑞玛再一次被浮上台面。 Kita langsung tahu, 那我们马上就会知道， ini dari Tuhan. 哦，这是从神来的。 Karena pengalamannya terasa sama. 为什么？因为你领受两个东西的这个经历是好像相似的，曾经有过的。 Yang mengerti boleh katakan amin. 明白的，请你说阿门。
Ya, jadi jangan sekedar penglihatan, 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 penglihatan. 所以你不要只是哦看见异象，看见异象，看见异象， Konfirmasinya harus ada. 你一定要去找这个印证，印证要有在。 Banyak pendoa gini sama saya. 有很多代祷者就对我说 Bu Esther,：“ 以斯帖师母， saya mimpi ABC. 我梦见 A、B、C， Menurut Bu Esther apa artinya? 就你而言这是什么意思呢？ Nggak bisa saudara. 亲爱的姐妹，不能这么做的。 Yang dipercayakan mimpi itu 神呢是把这个梦 saudara kan? 交给你，对不 Berarti 对？ Tuhan ngomong sama saudara kan? 所以是神对你说话，对吧？ Nah, kalau kita terbiasa dengan suara Tuhan, 如果我们已经习惯听神的声音， kita ngerti maksudnya. 我们就会明白他到底在讲什么。 Nggak perlu panggil penterjemah. 我们不需要请这个翻译员 Katanya 啊。 pendoa orang yang paling akrab sama Tuhan. 听说代祷者是最亲近神的人， Masa sahabat karibnya ngomong panggil penterjemah? 你的好朋友跟你讲话还需要翻译帮你翻啊？ Saya pertama kali kenal suami saya, 我刚开始认识我丈夫的时候， kita pergi, dia ajak saya jalan-jalan saudara. 他就带我去逛街， Lalu tiba-tiba dia tanya gini, 突然之间他就问我 kamu lapar nggak?：“ 你肚子饿不饿 Waktu itu saya nggak lapar,？” 那个时候我不饿， jadi saya jawab enggak. 所以我就回答不。 Nggak lama kemudian puter-puter lagi, 不久之后呢，又转 dia 转转， tanya lagi, 他又在问 kamu lapar nggak?：“ 你肚子饿吗 Saya jawab lagi,？” 我又回答啦 enggak.：“ 不饿。 Jam 8 malam kali dia udah putus asa ya. ”那时候是晚上8点，他好像已经失望了这 Dia 样。 tanya lagi, 他又再次再问我 kamu lapar nggak?：“ 你饿不饿 Saya jawab enggak.？” 我又回答：“我不饿啊， Ya memangnya saya nggak lapar. 因为我真的就是不饿嘛。 Ternyata saya baru tahu saudara. ”原来我后来才明白， Belakangan saya tahu. 是我后来啊，我才明白。 Maksud dia kamu lapar nggak? 他的意思是说你肚子饿吗？ Artinya gini loh, aduh saya lapar nih. 他其实就在说，哎，我肚子很饿，你知不知道？ Itu cara dia. 那是他的方式。 Sampai hari ini saudara, 直到今天，你知道吗？ memang mungkin sudah programnya kayak gitu. 可能他的那个系统已经就是这样设定的。 Sampai hari ini, 直到今天， kalau dia mau ngajak saya makan, 如果他要带我吃饭或 dia 吃东 pasti 西， ngomongnya apa? 他一定会说什么？ Dulu saya nggak tahu. 以前我不明白， Saya marah sekali. 我非常的生气。 Dulu saya cuma punya satu ekspresi saudara. 以前呢，我只有一个表情， Saya nggak punya ekspresi gini. 我一个表现，我没有这样子的表现，我不会对他这样。 Kalau saya mau berekspresi, 如果我要对他有所表现， ngomong apa aja, 就不管说什么， saya pakai marah. 我就是用骂的。 Itu saya dulu gitu 那 ya. 是以前的我啊， Puji Tuhan, Tuhan mengubahkan. 赞美主，神已经改变了我。 Jadi saya marah waktu itu. 所以以前我就是生气， Saya bilang seluruh bahasa di dunia 我说全世界所有的语言， ada subjek, ada predikatnya. 你知道吗？都有这个主词、动词、副词、名词。 Pertanyaan kamu 你的问题 itu tentang saya 是有关我， dan saya jawab dengan benar. 而且我是用标准答案回答你。 Sementara yang kamu pengen ngomong 可是你想要说的呢， adalah tentang kamu, 是有关你， bahwa kamu lapar. 就是主题是你饿了。 Wah, saya bahas secara linguistik. 哇，你知道，我就用这个文法、语言什么都跟他就讲得清清楚楚，剖析给 Menurut 他 ilmu 听。 bahasa, 你知道吗？根据沟通的这个技巧， tapi sekarang setelah saya 24 tahun menikah, saya tahu maksudnya yang aku lapar nih, ayo kita makan dong. OK， 所以自从我跟他就是到现在跟他结婚24年之后，我现在就明白，他其实说的是亲爱的，我肚子饿了，我们一起吃饭好不好？ Saya nggak perlu panggil penterjemah lagi. 我不需要再请翻译员来了。 Kadang-kadang pendoa 有时候代祷者呢， suka tanya seperti itu, saya mimpi ini apa artinya? 他喜欢问说：“哎，我做这个梦到底是什么意思 Sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka berkarunia.？” 他就是只是想要表现出他是多么的有恩赐。 Nggak alkitabiah. 我告诉你，这是不符合圣经的。
Waktu Tuhan bicara, 当神说话， Tuhan nggak bicara samar-samar. 神说话不是不清不楚， Tuhan bicara dengan jelas. 神说话一定是非常的清楚。 Kita yang harus membuat diri kita familiar dengan bahasanya. 是我们要让我们对他的语言，是我们应该要去熟悉他的语言。 Satu hal lagi tentang kehidupan firman yang kuat. 还有讲到另外一点，讲到强烈的话语的生活。 Seorang pendoa bukan cuma suka firman Tuhan. 一位代祷者并不只是喜欢神的话语， Seorang pendoa suka melakukan firman Tuhan. 一位代祷者也喜欢行出神的话语。 Siapa yang percaya pendoa itu hanya orang-orang bodoh saja? 有多少人你相信说，这个代祷者只是愚笨的人而已？你相信吗？ Puji Tuhan gak ada yang angkat tangan. 赞美主啊，没有人举手。 Seringkali di gereja gitu. 很多时候在教会都有这样的观点 Aku gak bisa apa-apa. 啊，我什么都不会， Aku gak bisa main musik. 我又不会弹奏乐器， Gak bisa nyanyi juga. 我也不会唱歌， Kalau nyanyi fals, 一唱歌就走音， ya udah 那就算了吧， jadi pendoa aja. 就当代祷者啦。 Aku gak punya uang. 我也没有钱， Gak bisa pakai baju bagus. 我没有办法穿华丽的衣服， Gak cocok kalau jadi usher. 所以当这个招待也不配， Gak pantas kalau jadi diaken. 当这个执事也不配， Ya udah 那就好，算了吧， jadi pendoa 当代 aja. 祷者就好了。 Enak aja. 哇，你以为这么简单啊？ Saya dipercayakan jadi koordinator pendoa, saudara. 现在呢，我是我们教会祷告部门的 Dan 负责 jujur saya 人。 paling kesel kalau ada pendoa yang datang daftar cuman alasannya karena nggak bisa ini, nggak punya ini, saudara. 所以当有人想要成为代祷者来报名的时候，只是因为他这个没有，那个不会，这个也不会，那个也没有，我就觉得很气。 Saya jadi seperti kepala tanah pembuangan. 我觉得我像这个流浪儿孤儿的这个院长一样，没有人要 Seperti orang yang apa namanya, yang kerja di pembuangan sampah itu. 啊，就是像那个在那个垃圾场工作的人有没有？ Tapi ini nggak benar. 可是这是不对的。 Waktu kita berdoa kita harus pinter. 当我们祷告的时候，我们必须要很聪明。 Bagaimana kita bisa membela bangsa kita? 假如说我们要如何去为我们的 Kalau 国 kita 家， nggak kenal janjinya. 如果我们不认识神的应许，我们如何为我们的国家争辩呢？ Ini buku undang-undang, saudara. 假如说这是律哦， Ini buku hukum. 这是律， Allah bergerak dengan hukum, 神是以律在行动， iblis bergerak dengan hukum, 撒旦也是用 dan 律 kita 来 harus 行动。 bergerak dengan hukum. 那么我们也必须用律来行动。 Ada hukum di dalam kerajaan Allah. 在神的国度里是 Dan 有律 kita harus 的， menguasai hukumnya. 我们必须要去掌管这个律， Kalau 就是 kita 明白 mau 了解。 bertindak sebagai pembela, 如果我们要成为一个辩护 sebagai 师 seorang advokat, 啊，我们要成为一个辩护师、律 sebagai 师 seorang 的样子， pengacara, 就成为一个律师的 kita 话， nggak ngerti hukum. 可是我们不懂这个律， Bagaimana cara kita membela? 我们如何去辩护啊？ Cara kita membela adalah mengingatkan Tuhan akan janjinya sendiri. 我们辩护的方式就是去提醒神他 Jadi 的应 kita 许， harus menguasai hal ini. 所以我们一定要掌管这 Dan 一本 kita 书， harus yakin 并且我们要确定、 dengan janjinya, 确信神的应许， bukan karena kita hafal, 不是因为我们 tapi 背了他 karena 的应许 kita，mengalami. 乃是因为我们经历了他的应许，所以我们 Dan 确 kita 信。 mengalami 那我们经历， karena kita melakukan. 我们为何会经历？是因为 Itu 我们去 sebabnya 行。 dikatakan dalam Matius 7, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. 所以这是在马太福音第7章讲到说，行出神话语的人是有智慧的人。 Nggak heran kalau pendoa dianggap orang yang paling bodoh. 所以这就是为什么很多时候人们把代祷者当作是最愚昧的最愚昧的一群。 Jangan sampai ini karena kita cuman tahu tapi nggak mau melakukan. 搞不好他们会这么以为，就是因为我们只是知道神的话语，但是我们却没有行出神的话语。 Seorang pendoa harus suka melakukan firman Tuhan. 一位代祷者必须要喜欢行出神的话语。 Hari ini, 今天 saudara sudah lakukan firman apa? 你已经行出了什么话语？ Saya nggak tanya saudara sudah melakukan ritual apa. 我不是问你，你已经做出了什么样子的传统或惯例 Oke, Hao. saya nggak tanya hari ini deh. 啊？我不问今天好了， Bulan ini. 我问这个月， Firman apa yang sudah dengan sengaja memang saudara coba lakukan? 你已经故意行出了哪一段神的话语？有故意去行的。
Seringkali memang firman sudah menjadi daging, 没有错，很多时候神的话语已经成为我们的这个肉 firman 血 menjadi 肉， bagian kita, 意思就是说神的话语已经成为我们的一 sehingga 部 saat 分， kita berjalan kita seperti suratan yang terbuka. 以致当我们行走的时候，我们就是展开的书卷。 Puji Tuhan. 赞美主， Tetapi juga kita harus pastikan ada firman-firman baru yang kita lakukan. 但是我们也必须要确定说，我们有执行一些神，就是神的话语哦，要去执行。 Jangan terlalu lama ada di tempat perhentian. 你不要停得太久。 Kalau segala sesuatu sudah kelihatan datar, 如果所有的一切都看起来很平凡、很正常了， biasa aja, 看起来都很普通， itu waktunya untuk menaruh korban yang baru. 那就代表你应该要有新的牺牲的时候。 Kenapa orang rasanya nggak lagi ada gairah, 为什么一个人不再满有热情， nggak ada api Tuhan? 已经没有神的火在他里面了？ Gimana mau ada api Tuhan? 怎么要有神的火在他里面？ Nggak ada korban kok. 他根本就没有献祭，怎么会有火？ Nggak ada korban, api Tuhan nggak menyambar. 你没有献祭，没有祭牲，那神的火当然不会下来呀。 Kalau saudara sedang tidak bergairah, 如果你正在没有热情， jalan keluarnya simple. 我告诉你，方法很简单， Lakukan yang lebih berat, 你就去做那更沉重的事， yang membuat saudara harus berkorban. 让你必须要付代价的事。 Dan api Tuhan pasti akan menyambar kembali. 那么我告诉你，神的火一定会再次焚烧你。 Ini sebabnya 这就是为什么 seorang pendoa 一位代祷者 harus kuat di dalam kehidupan rohnya. 必须在他的灵的生命必须要非常的刚强。 Salah satu desakan roh 假如说灵的其中一个催逼呢， adalah kita sering berbahasa roh. 就讲到我们必须要时时的说方言。 Memang beribadah perlu dilatih. 没有错，讲到说敬虔是需要去操 Firman-Nya 练。 katakan latihlah dirimu beribadah. 神的话语告诉我们，中文是讲到说你要操练你自己敬 Latihlah 虔， dirimu menjadi ilahi. 所以你要操练你自己成为属天的。 Tetapi juga saudara, itu desakan yang alamiah. 但是，假如有一个是很自然的一个催逼， Kalau saya katakan seorang pendoa harus kuat di dalam manusia rohnya, 如果我讲到说一个代祷者必须他的灵人必须要刚强， artinya saudara sudah mulai bisa membedakan 意思就是说你已经开始懂得分辨 mana yang rohani, 哪一个是属灵的， mana yang desakan kedagingan kita. 哪一个又是你情欲的催逼。 Problemnya begini, 现在问题是这样， kita kelamaan di gereja. 我们在教会待太久了。 Kalau tadi kembali kepada memori kita, 如果刚才回到我们记忆的那件事情， Senin firman, 星期一神的话， Selasa firman, 星期二神的话 Rabu 语， firman, 星期三神 Kamis 的话语， firman, 星期四 Jumat 神的话 firman. 语，星期五 Terus 神的话语， ini 继续， layersnya semua firman. 这每一层都是神的话语。 Tapi mungkin bukan rema, hanya logos. 但是很有可能它不是 rhema，它只是 logos 的文字。 Tapi otak kita kemanapun larinya, 但是无论我们的脑筋如何转， isinya firman. 都是充满神的话。 Tapi tidak semuanya firman yang hidup. 但是不是所有的都是活的文字，都是很多都是死的文字。 Sehingga waktu kita menginginkan sesuatu, 以致当我们开始想要某些东西的时候， kedengarannya sepertinya rohani. 听起来就很属灵。 Tapi 但是 apakah itu kehendak Tuhan pada saat itu atau bukan? 那真的是神在当下的旨意吗？ Bisa mengerti saya? 你们可以明白我在讲什么吗？ Ya. Ada seorang pendoa 有一位代祷者， suka sekali kasih makan kepada pemulung. 哦，他很喜欢给这个流浪汉东西吃， Suka sekali bikin nasi bungkus banyak-banyak, dia bagi-bagi kepada orang miskin di Indonesia. Di tempat kami ada pendoa seperti itu. OK，所以他就很喜欢每天包这个很多的便当，就是给那些流浪汉吃。 Sementara rumah tangganya sendiri nggak pernah mulus. 但是他家庭里面就是时时就是很多事情发生，没有安顺过的。 Kasih makan orang miskin baik nggak saudara? 请问喂饱穷人，这是不是一件好事啊？ Tapi ternyata bukan agenda Tuhan. 但是其实那不是神在他生命当中的行事力。
Itu keinginan dia pribadi. 那只是他个人想要做的事情。 Nah, membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak kita sendiri. 所以要去分辨哪一个是神的旨意，哪一个是我们个人的意愿。 Ya, ini kita perlu peka. 我们需要敏锐度去做这件事情。 Efesus 4以佛所书第4章 mencatat begini 是这么记载的， dalam ayatnya yang ke-20. (22) 4章22节。 Ya, baca aja. 好，这边讲到说，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。阿们。 23 sampai 24. 好，一直到24节，我来念。又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿们 Jadi ada manusia lama, ada manusia baru. 所以我们看见有所谓的旧人和新人。 Nah, manusia baru 新人呢， perhatikan diciptakan dalam kehendak menurut kehendak Allah 是照着神的形象造的， di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 有真理的仁义和圣洁。 Bukan kebenaran kekudusan menurut saya, 所以不是照着我的真理和我的圣洁， tapi yang sesungguhnya. 乃是照着真理的仁义和圣洁。 Ya. Nah, Saudara, jadi seorang pendoa syafaat jelas harus rela menyangkal diri, pikul salib. 所以一位代祷者呢，你必须要心甘情愿的定死自己，背起你的十字架， Agar kemudian dia bisa dipakai Tuhan pergi ke tempat-tempat mana yang Tuhan mau. 以致呢，最后他可以心甘情愿的被神差派去到神要他去的地方。 Kalau saudara berdoa 如果你祷告， dari awal sampai akhir, 从头到尾， kebanyakan minta atau kebanyakan bersyafaat? 你的祷告里呢，比较多是在求呢，还是比较多是在代祷呢？ Kebanyakan keinginanmu atau keinginan Tuhan? 你的祷告里面比较多是你个人的欲望呢，还是神的心意呢？ Matius 6:33 katakan, 马太福音6章33节讲到 apa 说， yang kamu pakai, apa yang kamu makan pakai, 你所吃所穿的， kamu nggak usah khawatir 你都 tentang 不 hal 需 itu. 要担忧这些事情， Karena Bapamu menyediakannya. 因为你的天父早已为你预备了。 Oh, tapi itu kan itu ya doa Bapa kami katanya minta roti ya untuk hari ini ya. 哦，但是那个主祷文不是教导我们要求神赐给我们今日的饮食吗？ Kita perlu mengerti bahwa beri kami makanan kami yang secukupnya. 我们必须要明白，主祷文里面讲到说，赐给我们今日的饮食。 Dalam idioms orang Ibrani 在希伯来人的这个习惯里 berbicara 面， tentang porsi pengalaman, porsi pelayanan, porsi pekerjaan yang Tuhan percayakan. 他的那个饮食其实讲到的是神所赐给他的，应该是说他的事工、他的工作，应该是这样子讲。 Ya. Kembali pada pertanyaan tadi. 好，回到刚才的问题， Waktu saudara bersyafaat, 当你祷告的时候， saudara minta lebih banyak apa? 当你代求的时候，你求什么比较多？ Berkati anakku, 祝福我的子孙、 suamiku, 我的丈夫、 istriku, 我的妻子、 papa, 爸爸 mama, 妈妈、 keponakan, 侄子， tetangga kiri, 哦，左边的邻居、 tetangga kanan, 右边的邻居、 tetangga depan, 前面的邻居、 tetangga 后 belakang, 面的邻居， atau 还是说， bukan sekedar orang-orang yang saudara kasihi saja, 不只是那些你所爱的人而已？ yang pada akhirnya membalas kepada kita, 哦，最后可能他们会来报答你， atau kita luaskan 或者我们的祷告可以更加的广阔， buat kota kita, 为我们的城市， buat gereja-gereja, 为众教会， buat bangsa-bangsa, 为万国万邦， bahkan buat musuh kita. 甚至为我们的仇敌。 Saudara, waktu kita berdoa, 亲爱的姐妹，当我们祷告的时候， penting untuk berdoa bukan sekedar karena kita ingin atau melayani keinginan kita. 讲到说祷告不只是我们想要祷告，或者是我们想要服侍我们的欲望，所以我们祷告。 Tapi kita penting untuk mengerti bahwa
kita berdoa melanjutkan keinginan Tuhan. 但是我们必须要明白，我们祷告，我们实际上是说在延续神的心意。 Saudara ingat Ruth? 你记得路德吗？路德 Ruth ya. ，OK， Saya akan selesaikan bagian ini Ruth. Sesudah itu kita break 5 menit. Kalau ada yang mau ke toilet, nanti saya lanjutkan lagi ya. 好，我们讲完路德的部分，我会给大家休息5分钟，可以上个厕所哦。 Ruth 路德， Ruth melahirkan 路德呢？ ya, melahirkan anak yang akhirnya nanti keturunan demi keturunan itu menjadi menjadi nenek moyang Yesus. OK， 路德他的子孙，最后他他的子孙当中，最后是耶稣的这个应该是就是Nenek moyang Yesus. 耶稣的祖先啦。 Oke. Ya. Di sini kejadiannya. 好，事情发生在这里。 Oke. Tapi sebelum kejadian dia melahirkan, apa yang terjadi? 但是他就是生产之前发生什么事情？ Boas menikahinya, betul? 波阿斯娶她，对吧？ Di sini. 是在这里。 Oke. Sebelum Boas menikahinya, apa yang terjadi? 波阿斯还没有娶她之前发生什么事情？ Dia harus berjuang 他必须要努力的。 secara adat Yahudi 就犹太人的这个习俗而言， meminta pembelaan Boas. 他请求这个波阿斯的，就是波阿斯为他辩护。 Kejadian di pengirikan. 那个是在禾场上发生的事情。 Sebelum hal itu terjadi, apa yang terjadi? 这件事情发生之前发生了什么事？ Sebelumnya dia sudah berkenalan dengan Boas, di mana Boas memberikan perkenanan. 他之前已经认识了波阿斯，并且波阿斯喜悦他。 Dia kumpulkan gandum, 他聚集这些剩下的这些禾谷 sisa-sisa. 是剩下来的。 Boas katakan kepada pengerjanya, 波阿斯就对他的那些工人说 tinggalkan buat dia.：“ 你们要为他留下一些。 Di sini terjadinya. ”是发生在这里。 Sebelum itu apa yang terjadi? 在这之前又发生了什么事？ Saudara, yang terjadi adalah dia mengumpulkan gandum dengan rajin. 也就是他是努力的先 Buat 去 siapa? 捡这些稻穗，是为了 Buat 谁 dia 捡 dan 呢？ mertuanya. 是为了他跟他的婆婆。 Ini yang mendatangkan perkenanan dari Boas. 所以是这件事情让波阿斯喜悦他。 Terjadi di sini. 这是在这里发生的事情。 Sebelum itu apa yang terjadi? 在这件事情之前发生什么事情呢？ Dia dan mertuanya keluar dari Moab. 她跟她的婆婆从摩押地出来， Saudara lihat, 所以你看见 enggak tiba-tiba Boas cinta sama Ruth lalu melahirkan anak di sana. Ruth melahirkan anak. 不是突然之间就直接跳到那里，波阿斯爱上路德，然后他们就生下一个孩子。 Dimulai dari satu keputusan 从一个决定开始， untuk setia, 就是忠心， untuk peka, 就是要继续敏锐， mengikuti aliran Tuhan. 跟随神的 Waktu 这个河 Tuhan 流。 menaruh belas kasihan bagi Naomi, 当神对这个拿厄米拥有怜悯的时候， satu keberanian 张说是一个勇气， untuk melangkah keluar, 也就是他要有一个勇气要 masuk 跨步， kepada bangsanya yang baru, 进入到一个新的邦国里，新的领域。 bertanggung jawab 讲到他有新的责任， untuk menghidupi Naomi juga, 也就是他必须要去养活拿厄米， rajin 很勤劳， mengumpulkan sisa-sisa gandum, 他勤劳的去捡这些剩下的稻穗， rendah hati, 很谦卑 hanya 的， sekedar pengumpul sisa, 他只是捡那些剩下来的而已。 hingga akhirnya semua ini 直到最后，这所有的一切 dipakai oleh Tuhan 都被神使用， menjadi satu wadah, 成为一个器皿， menjadi satu tempat 成为一个地方。 di mana Tuhan menaruh perkenanan di dalamnya. 然后神很想把这个取悦呢、喜悦他的心呢倾倒在里面。 Melalui Boas, 当然是透过波阿斯， Tuhan menaruh perkenanan. 透过波阿斯，神就喜 Tapi 悦他。 perkenanan Tuhan 但是神的悦纳 tidak bisa diberikan kalau tidak ada tempatnya.
你知道吗？神的悦纳呢，若是你没有地方去储放它的时候，这个悦纳是没有办法下来的。 Perkenanan Tuhan bukan karena kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, 神的悦纳并不是因为我们闭上眼睛、低下头、合上 atau karena kita Bersama, nyanyi bersama. seindah mungkin, 或者是说我们唱最美好的声音，那最美好的歌， lantas turun. 然后突然之间，这神的悦纳就降临了。 Perkenanan Tuhan harus ada tempatnya. 你知道吗？神的悦纳是必须要有地方储放它的。 Waktu Tuhan temukan 当神他发现说， kita hidup dalam kepekaan firman-Nya, 我们活在他的话语， kita mau lakukan firman-Nya, 我们运行出他的话语， setiap langkah adalah korban. 然后每一步都是一个牺牲， Setiap langkah menanggalkan kita. 然后每一步都好像定死我 Setiap 们自己， langkah mengorbankan kita. 每一步都牺 Menaruh 牲我们 kita 自 di 己， atas mezbahnya. 把我们自己放在他的祭坛上。 Kita harus rendahkan hati. 我们必须要谦卑 Kita 下来， harus melayani. 我们必须去服侍， Kita harus tinggalkan prestasi. 我们必须要放掉我们所有的好像表现表扬。 Tapi mari mengerti, 但是你必须要明白， untuk naik ke atas, 为了使你往上爬， kita perlu merendahkan diri. 我们必须要更加的谦卑， Baru Tuhan bisa meninggikan. 那么神才有办法提升我们。 Seorang pendoa syafaat 一位代祷者， mengerti 他明白 jalan-jalannya Tuhan. 神的道路， Hanya karena satu alasan, 只有一个原因， dia mau melakukan firman. 也就是他愿意行出神的话语。 Kalau kita lihat hidup kita secara panjang, 如果我们看我们的生命用长的眼光去看， hidup ini adalah suatu proses. 这个我们的生命是一个过 Hidup 程， ini 一个磨 terdiri 练。 dari langkah demi langkah. 我们的生命是一步一步建造而来的， Dalam setiap langkah, 而在每一步里， kita belajar nilai demi nilai. 我们是学到另外一个价值， Waktu 另 kita 外一个 hidup 价值。 sebagai roh, 当我们用灵人在活， mudah bagi kita mengenali nilai di dalam Tuhan. 我们很容易就会知道在神里面的价值。 Saya akan bicara nilai dan saya lanjutkan sampai selesai, walaupun tinggal sedikit mungkin ya. Kita 5 menit break. 好，我们先要来休息5分钟的时 Yang 间， mau ke toilet cepet, 要去上厕所 usahakan 勤 juga 快。 bisa pakai lantai yang lain.